Ada satu masalah common orang nak menurunkan berat badan, iaitu masalah craving. Asyik nak makan je. Tapi ada satu diet yang telah diamalkan sejak zaman berzaman yang sebenarnya boleh mengatasi masalah asyik nak makan ni. Asyik rasa nak makan ni sebenarnya adalah tak normal. Jadi kita kena kembalikan perasaan normal yang makan ni bukanlah sesuatu yang sentiasa nak kena makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Makan Kurus. Channel di mana saya akan berkongsi kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Makan kurus, makan kurus. Okey, dalam video kali ini saya nak share tentang LCHF diet. Tip diet LCHF untuk kurus, diet mudah kawal makan dan craving. First kali kita kena faham dulu, masalah utama untuk diet ni adalah susah kawal makan. Faktor yang menyebabkan susah kawal makan ni adalah rintangan insulin. Rintangan insulin lah yang menjadi punca kepada kegemukan yang buat kita rasa nak makan je. LCHF boleh bantu mengawal masalah rintangan insulin dan mengurangkan perasaan sentiasa nak makan. Apa itu LCHF diet? Kalau nama panjang dia dipanggil Low Carbohydrate High Fat Diet ataupun diet rendah karbohidrat tinggi lemak. LCHF ni adalah satu kaedah pemakanan. Dia bukanlah diet yang mengurangkan makan atau mengurangkan kalori makanan. LCHF boleh bantu menyelesaikan masalah rintangan insulin dengan menurunkan paras insulin dan juga glukosa. Sebab faktor yang menyebabkan masalah rintangan insulin ini adalah makan terlalu banyak karbohidrat, terutamanya makanan proses yang akan bertukar menjadi glukosa. Tapi bila anda kurang makan karbohidrat, jumlah glukosa tak akan masuk banyak ke dalam darah, maka paras insulin akan turun dan anda akan mudah kawal makan. LCHF ni pula dia ada beberapa jenis, dan yang last kali yang saya akan ceritakan pada video ni adalah saya punya favourite sekali, yang mana dia berjaya membuat saya turun 10 kg hanya dengan makan. So kena tengok sampai habis. Okay, sejak bila LCHF ni wujud? Sebenarnya dah lama dah, berzaman dah sebenarnya amalan pemakanan ni. Dan memang amalan pemakanan zaman dulu pun. Tapi lepas ada seorang doktor ni yang membuat kajian pasal lemak tu tak sihat. Teori tu sangat kuat, dia sangat dominan, dia sangat kuat, dia gembar-gembur walaupun tak menyeluruh dan juga tak tepat. Akibatnya, kita semua melalui zaman yang penuh dengan pelbagai jenis penyakit. Tapi lah berapa lama sangat boleh tipu kan? Sebab dari tahun ke tahun, kajian akan sentiasa diperbaharui selagi mana masalah tu tak selesai. Dan bila masuk zaman informasi ni, kalau kita cari, kita akan jumpa. Macam saya jumpa video-video daripada Dr. Norman Norawi, daripada Dr. Berg, Dr. Jason Fung yang bercerita tentang LCHF diet ni. Okay, jenis-jenis LCHF diet. Diet ni memang dah diamalkan di seluruh dunia lah. Setiap kawasan dalam dunia ni dia ada cara yang tersendiri. Ada beberapa jenis LCHF diet ni. Atkins diet, ketogenic diet, Mediterranean diet, paleo diet, carnivore diet dan diet Melayu. Yang mana diet Melayu ni lah yang saya punya favourite. Okey, diet Atkins ni dia dipelopori oleh Dr. Atkins sendiri lah pada tahun 70-80an macam tu. Dan amalan pemakanan dia adalah dia mengambil lebih banyak protein dalam pemakanan seharian. Sebab pada zaman tu kan kajian pasal lemak masih lagi kurang. Atkins diet ni juga dia tidak mengambil karbohidrat berkanji. Dan karbohidrat yang dibenarkan hanyalah daripada sayur dan juga buah-buahan. Ketogenik pula hanya mengambil 10% karbohidrat daripada bijirin dalam pemakanan seharian. Dan ketogenik ni sangat famous lah sekarang, terutamanya untuk menurunkan berat badan. Orang panggil keto diet tu kan. Inilah dia. Tapi bagi saya lah, dia agak susah untuk diamalkan di Malaysia sebab dia tolak terus pengambilan nasi dalam pemakanan seharian. Tapi untuk orang-orang yang ada penyakit masalah kesihatan yang lebih serius macam buah pinggang ke, masalah penglihatan ke, ketogenik ni adalah salah satu cara untuk merawat penyakit tu. Dia sangat powerful. Mediterranean diet pula boleh mengambil karbohidrat daripada bijirin, tetapi mestilah yang berserat penuh ataupun dipanggil whole meal punya bijirin. Lemak pula diambil daripada sumber minyak zaitun. Bila Mediterranean tu kan banyak pokok-pokok buah zaitun. Jadi dia orang mengamalkan lemak daripada minyak zaitun dalam pemakanan seharian dia. Paleo diet pula tidak boleh mengambil makanan bijirin langsung. Dia hanya boleh makan makanan asli macam daging ke, ikan ke, ayam ke, dan juga karbohidrat tu daripada sayur dan juga buah-buahan. Kaedah ni diambil daripada manusia zaman batu dulu. Pada zaman dulu kan dia tak ada bercucuk tanam, kira macam zaman tu tak ada pertanian lah kan, orang zaman batu. Carnivore diet pula lebih ekstrim. Dia memang langsung tak makan sayur dengan buah, dia hanya makan haiwan sahaja. Kaedah ni diambil daripada masyarakat Inuit ataupun orang Eskimo belah-belah kutub utara tu kan. Yang mana kat sana kan tak boleh nak bercucuk tanam sebab suhu dia yang terlampau sejuk. Tapi masyarakat Inuit pada zaman dulu mana ada masalah penyakit kronik macam sakit jantung. Yang sekarang ni tak cerita lah, orang semua dah makan makanan proses. Ni cerita yang zaman dulu. Jadi orang Eskimo ni walaupun dia makan haiwan sahaja, dia tak ambil daripada sayur ataupun buah, dia masih boleh hidup macam biasa, tak ada masalah.
Dan yang last sekali, saya punya favourite iaitu diet Melayu. Yang mana diet Melayu ni masih boleh makan nasi dalam pemakanan seharian. Diet Melayu juga ada sumber lemak atau minyak yang khasiat dia lebih kurang sama je macam minyak zaitun. Seperti santan, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit. Dan makanan Melayu juga adalah makanan yang kaya dengan makanan yang ada probiotik macam bundu, sambal belacan, tempoyak. Probiotik ni adalah kuman-kuman baik yang boleh hidup dekat dalam usus kita. Yang mana kuman ni sangat diperlukan untuk memastikan usus kita sihat. Kalau usus kita sihat, maka barulah mudah apa-apa makanan yang kita makan, kita nak serap semua khasiat-khasiat makanan tu. Kalau usus tak sihat, memang tak banyaklah khasiat diserap dalam usus kita. Okey, kalau anda tengok gambar ni adalah gambar pinggan sihat Dr. Norman. Gambar pinggan sihat Dr. Norman ni, 50% dalam satu pinggan tu adalah sayur dan juga buah. 10% saja nasi dan 40% lagi adalah makanan-makanan lauk Melayu. Lauk-lauk Melayu yang biasa kita makan lah daripada zaman kita kecil kan. Yang pertamanya kita tengok nasi. Kita boleh lagi makan nasi dalam pemakanan seharian tapi kurangkan kuantiti. Kalau anda tengok gambar yang tadi tu, kita kena kurangkan kuantiti nasi kepada 10% sahaja dalam pinggan kita. Dan GI nasi yang kita boleh makan adalah jenis GI rendah lah. Macam contoh beras parboil, beras basmati, beras perang. Ini adalah beras-beras yang GI dia rendah. GI nasi putih, nasi putih biasa juga boleh direndahkan apabila nasi itu dimasak dengan minyak atau lemak sihat. Macam contoh santan, minyak kelapa sawit ataupun minyak zaitun. Antara contoh-contoh nasi yang rendah GI yang dimasak dengan minyak yang menjadi amalan kita sejak zaman dulu adalah nasi lemak, nasi dagang, nasi biryani, nasi minyak, nasi goreng dan juga nasi ayam. Seterusnya adalah lemak dan juga minyak sihat yang ada dekat dalam diet Melayu ni. Yang mana kita boleh ambil lemak dan minyak sihat dalam pemakanan seharian kita ni sebanyak 40% daripada pinggan yang Dr. Norman tadi tu kan. Dan contoh lemak atau minyak sihat yang kita selalu makan, lauk-lauk yang kita makan tu macam masak lemak cili api, kari kapal ikan, asam pedas, masak singgang, rendang, masak sambal tumis. Ini semua makanan-makanan yang dimasak dengan minyak dan juga dimasak dengan santan. Jangan takut makan lemak atau minyak sihat ni. Dia tidak menyebabkan hipertensi, kolesterol tinggi dan juga sakit jantung. Tak ada pun kajian yang boleh membuktikan bahawa makan lemak ni yang berasaskan santan ataupun minyak kelapa ni boleh menyebabkan sakit jantung. Tak ada. Carilah. Memang tak ada. Apa kelebihan diet Melayu ni? Kita nak cerita kelebihan ni, kena tengoklah sejarah. Makanan ruji masyarakat Melayu ialah nasi dan juga santan. Pemakanan yang menjadi amalan sejak zaman berzaman. Tapi walaupun orang zaman dulu makan nasi dan juga lemak ni, kita jarang dengar orang zaman dulu ni ada masalah penyakit kronik. Kalau kita tengok gambar-gambar lama pun, jarang kita boleh tengok orang tu yang ada susuk badan yang besar. Semua slim-slim, semua badan semua cantik-cantik. Jadi ini bermakna nasi dan santan ni bukanlah punca kepada kegemukan. Yang menjadi punca kepada kegemukan ni adalah sekarang ni banyak sangat makanan proses. Kita ni dah banyak sangat makan makanan proses sebab senang nak makan kan. Yang dah packing kan. Packing buka terus makan kan. Itulah masalah dia. Okey, ini adalah salah satu kajian daripada The New England Journal of Medicine yang mengkaji pasal low carbohydrate high fat diet ni. Okey, dia buat macam kajian daripada diambil dalam 63 orang macam tu, dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ni mengamalkan diet rendah lemak, tinggi karbohidrat dan juga bila rendah lemak ni kira rendah kalori lah. Satu kumpulan lagi ni mengamalkan diet tinggi lemak, rendah karbohidrat, LCHF punya diet. Dan kajian ni dijalankan dalam 6 ke 7 bulan macam tu, dan peserta yang diambil untuk kajian ni adalah orang yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan. Dan di akhir kajian ni dia menunjukkan bahawa orang yang mengamalkan low carbohydrate high fat diet tu, berat badan dia turun sebanyak 7% daripada berat badan yang asal, dan yang mengamalkan diet rendah kalori tu dia hanya turun 3% sahaja daripada berat badan yang asal. Jadi ini adalah kajian-kajian yang anda boleh tengok kat online kan. Anda boleh cari sendiri kat online. Saya dah letak dah link dekat dalam gambar ni. Anda boleh cari, anda boleh tengok kan kalau tak percayalah kan. Ini adalah salah satu kajian. Kenapa diet ni berkesan? Sebab semua diet ni mempunyai satu persamaan, iaitu dia menolak makanan proses, dia menolak karbohidrat halus dan juga menolak gula pasir dalam pemakanan seharian. Dan efektif dia sangat tinggi sebab dengan cara diet yang sebegini dia tak kacau metabolisme tubuh seperti mana diet mengurangkan kalori makanan. Sebab bila kita amalkan diet kurang kalori ni, metabolisme tubuh kita akan perlahan, jadi dia akan melambatkan proses penurunan berat badan tu. Kalau kita berjaya turun pun, last kali badan kita akan detect bahawasanya kita punya kalori intake banyak ni dah sekarang kan. Dia tak boleh lebih. Bila kita makan lebih, maka kita akan gemuk dengan lebih cepat. Ini adalah memang
dibuktikan dalam kajian saintifik. Anda boleh cek. Dan memang berlaku pun dekat ramai orang yang mengamalkan diet rendah kalori ni. Memang tak jadi. Jadi sekejap, lepas tu gemuk balik. Maka masalah tu tak selesai. Ingat, punca kepada masalah kegemukan adalah rintangan insulin. Okay, anda boleh cek video saya. Saya ada share link dekat bawah ni. Video tentang punca nombor 1 kegemukan. Anda boleh tengok video tu, saya dah explain secara detail. Dan yang paling penting sekali, yang best ni pasal diet ni adalah dia boleh cut kita punya craving. Dia boleh cut kita punya perasaan nak makan tu. Dan kita kena includekan juga sekali dengan diet ni, kita kena buat intermittent fasting. Okay, video lain saya akan menceritakan tentang intermittent fasting. Jadi, pernah tak anda dengar tentang salah satu daripada 6 diet SHF yang telah saya ceritakan tadi? Cuba share dekat ruangan komen di bawah. Jadi, setakat itu saja video saya kepada kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.